Hai, Assalamualaikum semua. Hang on, we are telling more followers to join your video. Yes. Tadi seorang Wildia, Dina Anwar, Iskandar Gendut, Dila Firmada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, kejap lagi kita nak bincang. Kalau korang ada soalan, you can ask me and I will answer, insyaAllah. Pasal kelas lakonan. Selalu bila orang nak jadi pelakon je, mesti nak masuk kelas lakonan. Ataupun sekarang jadi pelakon pun tak payah kelas pun, tak payah belajar pun boleh jadi pelakon. Everybody can be pelakon. Everybody can be what they want to be. Alright? Tapi depends on dia punya success, depends on dia punya usaha. Selalu pula. Kenapa soalan saya tadi, betul ke kelas lakonan perlu hanya di-attend atau dihadiri oleh orang yang hendak jadi pelakon sahaja? Kalau pada saya, jawapannya 100% tidak. Kerana kalau lakonan melibatkan emosi, okey? Kita as a manusia juga hidup dengan emosi. Dalam kelas lakonan, kalau kita, bagi siapa yang pernah hadiri, bagi siapa yang pernah orang kata attend, kita akan belajar sedar diri, sedar ruang, pemahaman teks, how to focus, how to breathing, macam mana kita menggunakan penggunaan orang kata kita punya diameter keliling, itulah sedar ruang. Okey. First, yang selalu kita akan belajar adalah breathing. Why breathing sangat penting dalam lakonan? To kawal our nervous, untuk memberi ruang kepada diri, masukkan oksigen sepenuhnya ke dalam semua anggota badan supaya oksigen itu cukup untuk dialirkan ke kita punya otak. So baru kita dapat berfikir dengan betul. So same goes to in our life. Anything happen, you sakit, you nervous ke apa, yang penting korang kena buat adalah bernafas. Bernafas sangat penting kerana kita perlukan oksigen yang sangat cukup untuk otak kita berfungsi dengan betul. Okey, kalau nafas kita tak cukup tu yang kita mengah, kita nervous, macam mana kita nak buat. So kena nak tak nak dalam apa juga dalam keadaan, kita kena tenang, tarik nafas, relax, bagi oksigen tu masuk dalam badan kita sampai dialirkan ke dalam otak, baru kita dapat berfikir dengan betul. Okey, itu satu, bernafas. Satu, kita kena fahami teks dalam lakonan. Kalau kita tak faham teks ataupun karya, ataupun bukan karya, naskah, so kita tak tahu jalan cerita, kita tak tahu di mana kedudukan kita dalam cerita tu. Dalam kehidupan, naskah itu adalah hidup kita, jalan cerita kita. So kita kena tahu cerita hidup kita daripada kecil macam mana, dan dia akan drive untuk cerita-cerita kehidupan kita esok. Hari ni apa jadi, esok akan jadi disebabkan hari sebelum, dan apa yang terjadi akan akan terjadinya hari esok. So benda tu semua berkaitan. Dalam lakonan kita kena fahami naskah. Dalam kehidupan kita kena tahu cerita hidup kita. Okey. Sedar diri. Dalam lakonan kita kena sedar diri. Okey, kita kena sedar diri, iaitu kena sedar watak kita itu apa dalam sesuatu cerita, dalam satu naskah. Kita perempuan ke, kita lelaki ke, umur kita berapa, kita daripada background apa, siapakah ibu bapa kita, apakah warna watak kita, apakah orang kata
kesukaan kita, makan apa, benda tu semua kita kena. Kita kena tahu, kita kena analisis karakter kita, iaitu kita kena sedar diri akan karakter kita tu. So same goes in our life. We need to know siapa diri kita. Okay, let's Farah Ahmad, anak keberapa? Anak keempat. Oh, anak keempat, aku ada abang. Okay, life aku macam mana? Kedudukan aku dalam keluarga macam mana? Sorry, terputus. I don't know. Dia tiba-tiba hang. So, kita balik kepada topik. Betul ke kelas lakonan hanya untuk jadi pelakon sahaja? Okey, tadi kita sudah bincangkan pasal breathing, pernafasan, kenapa penting dalam lakonan, sedar diri, sedar ruang, sedar akan lakon, apa itu di bawah sedar, apakah benda ini hanya untuk menjadi pelakon sahaja. Dan saya berpendapat adalah tidak, kerana apa yang kita belajar dalam kelas lakonan sebenarnya benda yang kita boleh apply, memang bukan apply, yang sebenarnya tanpa sedar kita sebenarnya apply benda itu dalam kehidupan, kerana kita hidup di atas pentas dunia dan kita sebenarnya pelakon untuk diri kita sendiri. Kita juga adalah pelakon untuk ahli keluarga kita. Halo, tadi terputus. Siapa yang tanya soalan tadi tak dapat nak jawab, tiba-tiba dia hang. Alamak, I'm so sorry. Alamak, saya takutlah adik Nakyu Arifin ni, dia adalah lecturer. Wow. Salah seorang adik saya yang saya sangat bangga, dan orang kata good adik, you are very firm. Okay. Nanti kita kongsikan balik IG live ni untuk orang tahu pasal apa yang berlaku dalam kelas lakonan sebenarnya. Okey, kena ingat, iaitu saya sambung je pernafasan, sedar diri, sedar ruang, sedar akan lakon, orang kata apa itu di bawah sedar, adakah benda itu bagus atau tidak, apa orang kata, adakah benar benda-benda ini boleh kita boleh apply dalam kehidupan. Ya, betul, kita boleh apply dalam kehidupan. Seriously, kelas lakonan bukan sahaja untuk jadi seorang pelakon, tapi kelas lakonan adalah tempat, orang kata bukan tempat, secara tidak langsung anda akan kenal diri anda sendiri, di mana kekuatan dan kekurangan diri anda sendiri, di mana anda boleh build up your confidence, keyakinan diri, maksud saya keyakinan diri, dan kelas lakonan sebenarnya anda boleh membaca orang sebenarnya. Yes, you can read people. After bertahun-tahun you belajar, after bertahun-tahun you apply apa yang you belajar dalam kelas lakonan, sebenarnya you can read people and you can read. But before you read people, you need to read yourself. Okay. Dan don't forget, kena tahu. Bukan kena tahu. Apa-apa pun, first thing that you need to do is pernafasan. Okay? Nafas betul-betul, relax. Let the oxygen masuk dalam tubuh badan, tangan-tangan, jari-jari ni sampai ke otak, supaya apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, orang kata dapat kita dapat berfikir dengan betul bila oksigen kita penuh di dalam otak. Okey, pernafasan. Fokus. Why you need focus? Bila anda fokus, insya-Allah jawapan itu akan lebih jelas. Okey, pemilihan anda insya-Allah akan lebih jelas. Sedar diri, you need to know your sedar diri, your character in the play, your character in your own life, in reality. So, benda itu sama. Saya bagi tahu, yang ini lakonan, anda tahu karakter. Dalam reality, anda kena tahu diri anda sendiri. Itu sedar diri. Okay, you need to know watak itu suka makan apa, color dia apa. Same goes to your reality. You need to know yourself, what you like to eat, what color do you your favorite color. Okay, what is your hobby. Same goes to the character in the dalam cerita.
that we call it analysis character, or everything is analysis character. Sedar diri, sedar ruang, iaitu sedar ruang kita kena tahu keliling kita siapa. Okey, dalam lakonan siapa akan lakon kita, di mana kita semua benda. Rumah ke, hospital ke, jalan raya ke. Okey, dalam reality kita tahu kita anak yang keberapa, adik-beradik kita berapa, ahli keluarga kita macam mana, background family kita macam orang yang ekonominya okey ke, mak bapak ke, doktor ke, apa benda ke, mak bapak as a orang yang kelas bawahan. Okey, itu kan karakter analisis kita dalam reality. Same thing. Okey, bagi siapa yang ni, kita tadi cakap daripada awal tadi kan. So, apa saja yang dilakukan sebenarnya di dalam kelas lakonan, anda apply dalam kehidupan reality. The same thing, iaitu kita sebenarnya kelas lakonan di mana kita mengenal diri kita sendiri. Sebelum kita kenal karakter, actually kita mengorek warna diri kita sendiri. Kita mengorek apa emosi kita di dalam ni untuk dikeluarkan. Dan pada saya, karakter yang dimainkan oleh setiap pelakon, atau saya bila saya karakter analisis tu, secara tidak langsung sebenarnya kita mencari titik tengah untuk seimbangkan ini karakter, ini diri kita. Kita akan terbawa sedikit karakter diri kita kerana kita meminjam karakter ini, dan karakter ini juga perlukan meminjam jasad kita, iaitu tubuh badan kita, emosi kita, untuk mencari titik tengah untuk mendapatkan karakter di tengah karakter punya analisis. So, if you guys ask me, betul ke kelas lakonan hanya untuk menjadi seorang pelakon? Jawapannya tidak, kerana anda juga layak untuk masuk kelas lakonan untuk build up, untuk mencari karakter anda sendiri. So, anyway, that's all. Thank you everybody. Good night. Nanti besok-besok kita akan, saya rasa besok-besok saya akan nak berborak pasal depression and anxiety yang sangat famous sekarang. Orang menggunakan terms anxiety and depression, that I think everybody ada benda tu, tapi adakah benda tu besar atau kecil? So, macam mana kita handle benda tu? InsyaAllah, we will bincang the next episode of my IG live. Bye. Assalamualaikum. Okay, alamak, dia nak tanya. Apa dia, Kak? Nak tanya last question. Okay, come on. Let's. Wishy. Wishy or Wishy. Okay, apakah soalan dia sebelum saya off? Okay. Asyiki, Nur Fatihah, okey, banyak. Siapa-siapa semua. Nabila, apa ni? Amira Nur dia gelak-gelak. Hihihihi. Along Johal. Okey, apakah soalan dia, Dek? Sebelum saya masuk rumah. Sebelum saya masuk rumah, mana soalan dia? Macam mana nak gerakkan? Last question. Okey. Penghayatan yang mendalam, macam mana nak dapatkan penghayatan? Okey. Kalau kita belajar, kita go to basic zaman sekolah, cikgu suruh kita baca. Okey, this is my tip bila saya nak belajar sejarah. I don't like sejarah. I don't like sastra. I don't know why I don't like. But apa yang saya buat, cikgu saya ajar, baca sekali imbas. Baca. Don't need to faham first. Baca, saya langsung mesti awak terselit-selit akan tertanya dalam hati, kenapa benda ni jadi macam ni? Baca sekali imbas, sekali. Second time, baru baca satu-satu untuk faham perenggan, let's say perenggan, paragraf yang ini dengan paragraf yang ini mesti ada punca dan akibat selepas tu. Relatekan dia. Relatekan benda tu, sebab pada saya setiap naskah yang ditulis ada punca dan akibat. Dia mesti ada kaitan rantaian dia tu, sebab penulis kita pandai-pandai. Of course, kalau tidak kan diorang nak jadi penulis. So kita kena cari dia punya, orang kata read between the lines. Why? Okay, kalau let's say lah contoh kan, hari ni hujan dan. Sebelum hujan tu apa benda, mesti kita terfikir, bukan tiba-tiba tengah-tengah tiba-tiba panas je, hujan boom, lebat. Dalam keadaan nature juga memberi jawapan untuk kita. Tiba-tiba angin mendung, sejuk, tiba-tiba hujan. Dia ada kaitan. Sama juga dalam penghayatan sesuatu benda. Naskah, kita kena faham, okey lah, let's say cerita ni pasal apa.
So secara tak langsung kita akan inject benda tu bila kita sekali baca sekali imbas dulu. Jangan terus nak faham, susah. Kita baca sekali imbas, second time kita baca sekali, masukkan apa yang anda rasa, apa yang anda fikir, pro and cons benda tu, dan baca lagi sekali untuk dapatkan orang kata jawapan, kebarangkalian. Bukannya tepat, tapi kebarangkalian. Adakah jawapan itu sesuai dalam situasi itu atau tidak? Okey. Tapi kenapa juri? Ya Allah, ya Allah. Me too. Okey. Tapi kenapa juri pertandingan teater cakap penghayatan sampai tapi tak dari jiwa? Maksudnya, okey. Saya rasa dia punya jawapan adalah teks yang anda nak sampaikan tu juri faham, penonton faham. Tapi dari diri sendiri tu, dari watak tu sendiri, benda emosi tu kurang sampai. Dia kata, orang kata penghayatan sampai tapi tak ada jiwa. Dia macam, you know how to dance, everybody can dance. Okay, you dance. Dan kita ada nampak banyak penari kan. Okay, ada 5 orang penari. Tapi mesti salah satu dia, walaupun step yang sama, anda pasti nampak salah seorang yang dia punya groove lain, dia punya X factor sampai. You understand or not? Everybody have a same routine, step yang sama, very sharp, but some of the dancer don't have soul, don't have a groove. That girl, they have a soul, groove. Benda tu emosi dia sampai. Okay, dia benda tu kena seimbang. Okay, kadang-kadang kita faham, okay aku faham. Orang selalu cakap, okay aku faham kau sedih, aku faham. Tapi tidak sama dengan orang yang alami kesedihan tu. Okay, tapi yang paling simple contoh dia adalah dancer. Ada 5 dancer kat depan, step yang sama, iaitu rutin yang sama, ke kanan, ke kiri, everything sharp, semua okey. Tapi ada one girl atau one boy yang you can see, wow, dia punya groove, dia punya orang kata karisma, dia punya orang kata dia punya vibes tu, frekuensi dia sampai kat jiwa awak. Dia terasa, wow, seksinya dia ni menari, padahal step dia sama. Wow, dia punya menari terasa sedih lah. You don't understand tak? Ada groove, ada soul, ada X factor. Walaupun same routine, but that X factor, the groove, the soul kena ada dalam jiwa. Yang dimanakan anda kena rasa benda tu. Kalau let's say lah dia jatuh sakit, tercucuk dekat dada, you need to feel how to sakit ni dada ni. Orang kata, tu mila, sedihnya. Aku sedih lah orang ni macam ni gini. Macam mana you nak rasa sedih tu? Okay, tanpa orang kata, okay, contoh mak-mak kita sedih. Tapi kadang-kadang kita tak nampak pun air mata dia keluar. Tapi from the face, emosi dia, energi dia terlalu kuat dekat dalam. Kita yang menangis. Mak kita tak menangis. Kita yang menangis. Kadang-kadang kita nampak orang tua jalan, angkat berat. Kita yang rasa sedih. Kita yang tu, ya Allah, kenapa ni? You know what? Ikhlasnya benda tu berlaku di dalam hati dia. Dia sampaikan, oh aku penat, aku sakit. You know, benda yang tidak boleh dibuat-buat, benda tu kena dalam hati, benda tu kena dari jiwa. Benda tu kena rasa. Kadang-kadang tu orang kata, sakitnya kepala ni kalau berlakon, ya Allah, walaupun watak tu ringan je, tapi macam, pecah kepala lah. How tu? Kadang-kadang, sakitnya dada sebab kita bawa masuk watak tu. If kita yang rasa jatuh, if kita yang rasa kena tembak, if kita lah yang kena di-betray, how you feel? That one you need to keluarkan. Energy tu kena ada. It's not easy. Memang it's not easy. You need to practice until you rasa how sad it is, how happy the character, how angry the character. That one you need to practice, because nobody can teach you how to berlakon, because lakonan anda kena cari, anda kena lalui, anda kena rasa, because nobody can teach you how to berlakon. Sebab berlakon melibatkan emosi. Emosi tidak boleh diajar, tapi emosi perlu dirasa.
Okey tak jawapan saya? Aku dah menjadi pensyarah dah kat sini. Oh, saya dah faham sekarang. Maksudnya setiap ayat yang dilafazkan bukan sekadar perhayatan tapi sul dan penyampaian memainkan. Yes, lebih kurang macam tu. Kena rasa. Dia contoh paling senang. Awak penjual cili, awak nak bagi tahu cili yang saya jual ni pedas. Okey, tapi awak tak makan cili. How? Okey? So, hanya orang yang makan cili yang tahu rasa cili itu pedas atau tidak. Betul tak? Okey, tak apalah. Dah tak ada soalan. Kalau ada soalan nanti komen dekat video yang Farah akan share kan. Okey? Sebab Farah masuk rumah dah. Next episode. Wow. Next episode kita akan bincangkan depression, anxiety, trauma, phobia, apa sahaja. InsyaAllah. Because of what? Everybody of us ada persen anxiety, ada persen depression. Tetapi sama ada dia besar atau kecil, kita akan bincangkan next, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Selamat malam. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan have a nice journey. Welcome. Bye.